Assalamualaikum dan selamat datang ke kelas Cikgu Syazali. Pada minggu ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita. Terdapat dua objektif pada minggu ini. Yang pertama, murid dapat membandingkan nilai dua nombor. Yang kedua, murid dapat menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Mari kita lihat banding beza nilai nombor. Untuk situasi ini, kita akan tengok bilangan digit yang berbeza. Apa itu bilangan digit? Mari kita tengok soalan. Nombor manakah yang lebih besar? Soalan hendak yang lebih besar. Jadi, kita tengok soalan A, 246 dan 56. 246 adalah nombor 3 digit. 56 adalah nombor 2 digit. Macam mana kamu nak tentukan? 1, 2, 3. Nombor 3 digit. 1, 2. Nombor 2 digit. Jadi, untuk soalan ini, yang manakah yang lebih besar? Nombor yang mempunyai bilangan digit yang banyak, nilainya lebih besar. Okay, contoh yang ini 1, 2, 3. 3 digit dengan 2 digit. Jadi semestinya nombor 3 digit lebih besar. Jadi 246 lebih besar daripada 56. Mari kita tengok soalan B. Nombor 9 dan 320. Jadi, antara dua nombor ini, yang mana lebih besar? Kita tengok nombor 9. Nombor 9 adalah nombor 1 digit. 320, nombor 3 digit. 1, 2, 3. Nombor 3 digit. Jadi, nombor 3 digit lebih besar daripada nombor 1 digit. Jawapannya 320 lebih besar daripada 9. Kita tengok contoh soalan C. 870. 1, 2, 3. Nombor 3 digit. Dan 95. 1, 2. Nombor 2 digit. Nombor 3 digit dengan nombor 2 digit, jadi nombor 3 digit lebih besar. Jadi 870 lebih besar daripada 95. Contoh soalan D. 49. 1, 2. Nombor 2 digit. Dan 423. 1, 2, 3. Nombor 3 digit. Cikgu sudah beritahu kamu tadi, jika semakin banyak digit, semakin besar nilai nombor. Jadi, ini nombor 2 digit. Ini nombor 3 digit. Jadi, nombor 3 digit lebih besar. Jadi, 423 lebih besar daripada 49. Kesimpulannya, semakin banyak bilangan digit, semakin besar nilai nombor. Untuk tahun 2, kamu ada nombor 1 digit, nombor 2 digit dan nombor 3 digit. Untuk tahun 2, kamu hanya belajar sampai nombor 3 digit. Jadi, nombor paling besar adalah nombor 3 digit untuk tahun 2. Seterusnya, mari kita banding beza nilai nombor untuk bilangan digit yang sama. Sebentar tadi kita telah belajar bilangan digit yang berbeza. Sekarang kita akan tengok untuk bilangan digit yang sama. Soalannya, nombor manakah yang lebih kecil? Soalan A, 246.
dan 258. Kalau murid-murid tengok, ini nombor 3 digit, ini pun nombor 3 digit. Jadi, kedua-duanya adalah nombor 3 digit. Untuk situasi ini, okay, murid tengok kat sini. Kita tengok rumah ratus dahulu. Rumah ratus, kita banding beza dengan nilai rumah ratus. 200 dengan 200. Jadi, yang sama. Jadi, seterusnya kalau sama, kita tengok pula nilai ratus. 400, 500. Jadi, yang mana lebih kecil? 400 atau 500? Jadi, 400 lebih kecil. Jadi, 246 lebih kecil daripada 258. Kita tengok soalan B. Nombor 3 digit, nombor 3 digit. Jadi, kita banding beza setiap nilai tempat. Kita tengok pada nilai ratus. 500. Ini pula 400. Jadi, yang mana lebih kecil? 400 atau 500? Jadi, 400 lebih kecil. Jadi, 430 lebih kecil daripada 525. Kita tengok soalan C. 650. 659. Ini nombor 3 digit. Ini pun nombor 3 digit. Kalau kita tengok bilangan digit itu sama, kita banding beza mengikut nilai tempat. Bermula dengan nilai ratus. Kita tengok nilai ratus. 600, 600. Jadi nilai ratus dia adalah sama. Jika sama, kita tengok pada nilai puluh. 50, 50. Masih juga sama. Jadi, kalau sama, kita tengok pada nilai SA. Sifar SA dengan 9 SA. Jadi, yang mana lebih kecil? Semestinya sifar SA. Jadi, 650 lebih kecil daripada 659. Soalan D. 248 dan 890. Kita tengok pada nilai ratus. 200 dengan 800. Jadi yang mana lebih kecil? Jadi 200 lebih kecil. Jadi 248 lebih kecil daripada 890. Ya, jadi kesimpulannya, murid kena tengok satu persatu. Bermula dengan rumah ratus. Jika sama, kita tengok pada rumah puluh. Jika sama juga, kita tengok pada rumah sa. Okey murid-murid, kita dah sampai kepada objektif yang kedua, iaitu susun nombor mengikut tertib menaik. Untuk tertib menaik, dia bermula dengan nilai paling kecil dan diakhiri dengan paling besar. Jadi, kita dah belajar tadi macam mana hendak membanding nilai nombor 200, 200, 200, 200. Jadi, nilai dia sama. Jika sama, kita tengok pada rumah puluh ataupun nilai puluh, 50, 60, 70, 80. Jadi nilai dia semakin menaik. Jadi kita susun 250, 260, 270 dan 280. Sangat penting untuk murid-murid banding beza nilai nombor supaya kita dapat susun yang mana lebih kecil dan yang mana lebih besar. Lagi sekali cikgu tekankan, untuk tertib menaik bermula dengan nombor paling kecil diikuti nombor paling besar. Seterusnya, susun nombor mengikut tertib menurun. Untuk tertib menurun,
murid perlu susun nombor daripada nombor paling besar dan diakhiri dengan nombor paling kecil. Masih sama, murid kena kenal pasti banding beza nilai nombor. Ini 200, 200, 200, 200. Jadi semua nilai ratus adalah sama. Sekarang kita lihat pada nilai puluh. 80, 70, 60, 50. Jadi nombor itu semakin mengecil. Jadi sifar yang berbeza hanyalah nilai puluh. Jadi ini adalah susunan menurun. Bermula nombor paling besar, diakhiri dengan nombor paling kecil. Seterusnya, untuk soalan ini kita akan jawab bersama-sama. Soalannya, susun nombor di bawah mengikut tertib menaik. Murid kena tahu menaik dia bermula dengan paling kecil, nombor paling kecil, dan diikuti dengan nombor yang semakin besar. Jadi kita tengok. Pertama, murid kena tahu banding beza nilai nombor. Jadi kita tengok pada rumah ratus dulu. 300, 300, 300, 300. Jadi nilai ratus dia adalah sama. Jika sama, kita tengok pada nilai puluh. 40, 30, 50, 20. Jadi yang mana paling kecil? Kenapa kita kena cari yang paling kecil? Sebab dia hendak tertib menaik. Menaik bermula dengan paling kecil. Jadi 2. Jadi 2. Kita tengok pada puluh saja. 2. Okey. Selepas 2, nombor apakah? Jadi ini nombor 3. 30. Setelah 30, nombor apa yang terlibat? 40. Dan yang terakhir adalah 50. Jadi kita tengok 300 ataupun nilai ratus dia adalah sama. 300, 300, 300, 300. Yang berbeza adalah nilai puluh. 20, 30, 40, 50. Jadi dia semakin menaik ataupun semakin besar nilai nombor. Jadi inilah jawapannya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Susun nombor di bawah tertib menurun. Jadi murid kena tahu kalau menurun ni ia bermula dengan nombor yang paling besar. Murid-murid bermula dengan nombor paling besar. Jadi macam biasa kita akan banding beza nombor dahulu. Kita tengok pada nilai ratus dahulu. 800, 700, 900, 600. Jadi tertib menurun, kita ambil yang paling besar dahulu. Yang mana paling besar? 800 ke 700, 900 atau 600? Semestinya 900. Seterusnya 800, 700, 600. Mana paling besar? Semestinya maafkan cikgu, semestinya 870. Seterusnya 700 dengan 600. Mana yang lebih besar? Jadi 770. 600, 670 ni nombor paling kecil. Kita letak pada nombor yang terakhir. Jadi ini adalah tertib menurun. Cikgu harap murid-murid semua faham macam mana nak membanding beza nilai nombor dan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun. Sekian daripada Cikgu Syazali. Assalamualaikum.